Okay, kelas. So, hari ni kita tengok pengenalan dululah untuk kursus DNT 243 Electronic Packaging semester 2 lah. Semester 2 sesi 2020-2021. Kita nak tengok secara ringkas lah apa yang kita nak belajar semester ni dalam kursus DNT 243 ni, Electronic Packaging. Kalau bahasa Melayu dia kita panggil pembungkusan elektronik. Okay, pembungkusan elektronik. Maksud dia yang ni adalah proses assembly, proses pemasangan. Kamu nak pasang IC. Macam mana proses pemasangan IC dia buat. So kita belajar keseluruhan proses tu dalam kursus ni lah. Electronic packaging lah. Yang kamu akan belajar juga nanti masa degree kalau kamu sambung, mesti ada lagi kursus ni ditawarkan. Okay, semiconductor packaging. Tapi lebih mendalam sikit lah. Tapi peringkat diploma ni kita belajar banyak tekankan kepada proses-proses yang terlibat dalam pembungkusan lah. Pembungkusan elektronik ni. Apa proses-proses yang ada semua tu kita akan belajar nanti detail dalam chapter 3 dan 4 lah. Chapter 3 dan 4 tu. So awal-awal chapter 1, chapter 2 ni semua lebih kepada pengenalan lah. Pengenalan lah. Tak ada apa sangat. Okay. So kita tengok untuk cara lah. Cara yang mengajar saya sendirilah. So ada nama saya, email, dan ada nombor handphone, dan juga ada apa yang bawah ni kalau tengok senarai nama technician ataupun juruteknik yang terlibat dengan sesi makmal. Okay, so yang ni 2 orang juruteknik yang akan membantu kita dalam sesi makmal semasa kamu test nantilah. Saya pun tak pasti lagi ni sesi makmal ni macam mana kita nak buat nanti, sama ada face to face ataupun nak kena buat secara online ke macam mana, sebab kita belum ada keputusan daripada KPT sama ada kamu boleh hadir ataupun tak. So kalau buat masa ni saya prepare secara face to face dululah. In case kalau kata KPT bagi arahan kamu tak boleh hadir ke universiti, nanti saya fikirlah alternatif macam mana nak prepare lab secara online. Okay, kita tak boleh buat secara fizikal lah, mungkin more on video punya lab lah. Yang tu kita fikir kemudian lah nanti lah. But lab akan start lewat lagi dalam minggu ke-5 baru kita akan start sesi makmal. Okay, so make sure kamu kenal lah technician yang terlibat ni, Encik Bahari dan juga Encik Ushaidi, Encik Eddie ya. 2 orang technician ni akan membantu kamu sentiasa ada untuk sesi-sesi lab di makmal FA, makmal packaging dan juga makmal clean room. So ada 3 orang technician lah actually yang akan membantu kamu di makmal clean room, makmal FA dan juga makmal packaging. Orang yang sama je. Ni 2 orang ni, Cik Bari dan juga Cik Ushedi lah. Lagi seorang Cik Hafiz untuk makmal clean room, dia akan bantu juga lah untuk kamu bila kamu masuk sesi makmal untuk fab. Okay, untuk khusus wafer fabrication nanti Cik Hafiz akan bantu lah. So make sure kamu kenal nama, jangan panggil sebarang lah, panggil nama technician yang terlibat lah. Alright. So untuk sinopsis khusus yang ni ringkasan khusus kamu nak belajar apa sebenarnya dalam electronic packaging, apa yang kita nak dedahkan kepada pelajar ni. Actually kita nak mendedahkan ke pelajar tentang perjalanan lah, ataupun dia panggil proses flow untuk proses pembungkusan elektronik ni. Dan kita ada belajar juga sedikit statistical analysis method untuk control packaging process. Dan dalam syllabus juga kita ada cover pasal microsystem technologies. Kita ada belajar pasal the role of packaging, apa
tujuan, apa fungsi kita buat packaging dalam mikroelektronik, kenapa perlu buat pembungkusan. Okay. Dan general semiconductor, process flow. So chapter 4 kita akan belajar interconnection in IC assembly. Kamu akan belajar proses penyambungan dalam IC tu sendiri. Macam mana kita nak buat dia punya connection. Normally kita pakai wire, ada yang pakai wire, ada yang pakai flip chip, ada yang pakai tab. Banyak metod lah kita akan belajar dalam chapter 4 nanti untuk proses penyambungan dalam pemasangan IC ya. Chapter 5 kamu akan belajar juga asas untuk design for reliability. Maksud dia reka bentuk asas bagi kebolehan. Okay, yang ni kita akan belajar. Ini actually dia relate to failure analysis punya part lah. Kamu akan belajar ni dengan Cik Syahir nanti untuk khusus FA. Tapi saya ada cover sebahagian untuk part yang melibatkan failure analysis, tapi tak banyak lah. Kita more on packaging punya part, tapi ada term-term yang kita belajar dalam failure analysis lah. Dan juga yang last part is quantitative analysis lah. Ni chapter last, kita ada belajar method-method dalam pengurusan pemasangan IC. Okay. Bahagian last, kamu akan diajar basic method. Okay. Actually method-method ni adalah method yang banyak digunakan di industri lah. Even dalam mana-mana organisasi pun banyak yang pakai standard method. Contoh macam 5S punya method. Itu antara yang digunakan lah di industri ataupun di tempat kerja. Right, so kita tengok course outcome untuk khusus ni. Kita ada 3 CO untuk kursus DNT 243. Okay, untuk CO1 untuk CO1 kita tengok able to explain semiconductor packaging process flow. So kamu ada kemampuan untuk menerangkan tentang perjalanan proses pembungkusan bagi semiconductor ataupun pembungkusan elektronik itu sendirilah. Maksudnya kita belajar ni main purpose tu untuk belajar tentang proses tu sendiri. Apa proses yang ada? Proses yang bagaimana yang kamu akan buat, apa jenis proses yang ada. Maksudnya semua proses yang ada tu kita akan belajar dan kamu boleh ada kemampuan lah untuk menerangkan proses itu kepada orang lain. Dan maksudnya course outcome ni akan tercapai lah kalau kamu ada kemampuan untuk menerangkan semua ni. Ini untuk CO1 lah. Dan CO2 kita tengok able to evaluate the critical parameter in semiconductor packaging process. So yang kedua adalah untuk menilai critical parameter. Dia ada certain chapter yang kita belajar tu kita banyak relate to parameter proses yang ada dalam proses-proses packaging ni lah. So ada critical parameter yang kita akan belajar lah dan kamu kena buat penilaian based on parameter yang kita akan belajar juga. Yang ketiga, able to develop technology trend in semiconductor packaging. Yang ketiga tu kita nak actually kena memahami lah kata kita nak bina teknologi trend tu sendiri, at least kamu faham dari segi teknologi trend yang ada dalam semiconductor packaging. Okay. So kita ada 3 pengkhususan lah yang kamu akan belajar. Fabrikasi, failure analysis dan juga packaging lah. Maksudnya packaging ni part yang last lah, part yang terakhir. Dah siap fab, then dah siap FA punya part, then kita akan go through pada bahagian yang melibatkan pembungkusannya. Okay. So dia kamu nak buat dia punya package
untuk IC tu ni ya. Ini CO3 lah. Okay, so 3 CO kita akan tengok pada last semester adakah CO ni tercapai. Macam mana nak tahu tercapai ke tak? Kita tengok result kamu lah. Result okey ke, result tak okey. Kalau tak okey, tak tercapai lah. Kalau result okey, then tercapai lah. Maksud dia kamu faham apa yang diajar dan boleh menggunakan ilmu yang diajar ni untuk masa depan. So yang tu kita akan nilai pada hujung semester lah. Lepas siap semua final exam semua, then kamu akan dapat markah. So itu adalah penilaian untuk CO ni. Kita tahu balik macam mana, adakah CO ni tercapai atau tak lah. Okay. Alright. So untuk learning approach, dari segi sesi pengajaran, lab, so kita akan belajar actually total learning hour untuk lecture kita ada 28 jam lah. Maksud dia 2 jam per week ya. Setiap minggu kita ada 2 jam sesi kuliah. Sesi kuliah 2 jam untuk setiap minggu. Dan secara online lah. Kelas setakat law ni kuliah kita tak ada masalah, kita boleh buat secara online. Cuma bahagian lab saja yang kena fikir nanti ni macam mana. Kamu prefer apa? Duduk rumah ke prefer duduk di universiti ni? Macam mana? Lagi suka duduk rumah ke? Kalau ada lab nak duduk universiti lah. Betul lah tu, sir. Maksud dia kamu kena prefer untuk berada di universiti lah. Pasal kalau secara online ni tak banyak benda yang kita nampak sangat. Kamu tak pegang mesin. Kalau tengok video belum tentu kamu faham dengan jelas lah. Actually kamu kena rasa macam mana guna mesin. Dia kamu troubleshoot mesin. Then itu lebih nilai dia lebih tinggi lah. Tapi kalau dah tak ada pilihan, terpaksa buat lah benda tu. Right, so kita tengok laboratory face to face lah. So yang ni sama juga 2 jam per sesi. So kita ada 4 kumpulan. Maksud dia 4 kumpulan yang berbeza ni 2 jam, so jadi 8 jam lah untuk 1 minggu. 1 minggu ada 8 jam. Maksud dia 2 jam. Kamu akan diberi kumpulan yang berbeza lah untuk setiap sesi. Maksud dia every lab session kamu ada group masing-masing, attend ikut group yang saya dah create. Saya buat group, then saya akan upload dekat ni lah, nanti kita akan bagi kat GC lah untuk senarai kumpulan makmal ni. Okay. So attendance untuk makmal adalah wajib lah. Okay. Attendance untuk makmal adalah wajib. Maksud dia kalau kamu tak hadir ke makmal, kalau kata dibolehkan lah face to face tu, kalau kamu tak hadir, kamu dikira tak ada markah lah untuk sesi makmal tu. So yang ni tak ada excuse lah. Kuliah mungkin kamu boleh tipu, kamu online pergi tempat lain kan. So kalau lab tak boleh lah sebab kalau face to face punya session ni kamu tak hadir, memang kita ada record lah. Dan kamu tak ada sebarang markah untuk sesi makmal yang kita buat lah. Okay, so pastikan kalau boleh buat face to face ni hadir sepenuhnya lah sesi makmal. Sebab kamu semester ni sibuk sangat dengan sesi makmal. Lalu banyak makmal. Okay. Maksud dia ada hari tu kamu tak sempat nak pergi mana pun. Katakan pagi makmal Feb, lagi tengah hari makmal FA, dan petang makmal packaging. Dia jadi bersambung macam tu. Sebab kita packkan sesi makmal ni hari dia punya hari Rabu dan Khamis saja. So kamu akan jadi pack lah pada hari Rabu dan Khamis tu, sesi makmal tu. Masa kamu jadi singkat sikit.
pada hari Rabu dan Khamis. Sebab banyak session lab yang ada tu. Okay, faham lah. So, kena get ready lah untuk sesi makmal. So, dia tak apalah, yang ni kita tunggu nantilah keputusan daripada universiti. Universiti bagi keputusan macam mana, boleh balik dan kamu akan balik lah. Kalau tak ada keputusan lagi, saya fikir alternatif nanti. Alright, so kita tengok dari segi jadual waktu. Jadual waktu kelas hari Isnin pukul 4.6. Okay, petang lah. Petang pukul 4.6 ni sesi sebelum ni pun sama juga. Memang sesi untuk DMT 243 ni petang pukul 4 hingga 6. Tapi maybe kita boleh adjust lah kalau kamu rasa tak selesa petang pukul 4.6 ni kadang-kadang mengantuk. Nak attend kelas pun segan. Betul. Then mungkin kita boleh adjust sesi kuliah ni secara lab tak start lagi, kita start dalam waktu sesi makmal yang ada. Faham tak? Maksud dia kita replace. Sebab sesi makmal akan start pada minggu yang kelima. So kamu ada free hampir 4 minggu untuk saya adjust masa untuk sesi kuliah. Jadi yang tu kalau kata nak adjust lah, kalau tak mau adjust kita stick dengan tarikh dan waktu yang sama aja, saya tak ada masalah lah. Cuma kamu lah, kalau kata kamu ada cadangan untuk saya adjust sesi kuliah yang ada sekarang ni kepada sesi makmal, then saya boleh adjust mana-mana sesi makmal yang ada ni. Jadi dalam sesi makmal yang ada ni, kita boleh adjust lah mana grup, waktu mana yang ada ni antara grup-grup 1, grup 2, grup 3. Sebab yang ni kita tak start lagi, kita start pada minggu ke-5. Faham ? So dia sampai minggu ke-4 kita still boleh guna slot untuk sesi kuliah. Slot sesi mama ni kita boleh replace dengan sesi kuliah. Tapi yang tu atas persetujuan kamu lah. Kalau kamu rasa okey dengan date ataupun waktu sesi yang ada ni, then kita go on lah, tak ada masalah. Okay? Buat masalah ni saya stick dengan tarikh ni dululah. Maksud dia 4-6 ni. Kalau lah kata kamu ada cadangan, suarakanlah dekat kawan-kawan kamu dalam grup-grup pelajar tu. Kata nak ubah session dalam sesi makmal ke, saya boleh adjust. Faham tak? Kelas? Faham, sir. Suara siapa tu? Ganesh ya? Siapa? Ganesh ada Ganesh? Faham ke? Ada. Alright. Okay, so sesi lab kalau kamu tengok ni ada 4 grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Dan waktu dan hari pun tak sama lah. So kamu kena tengok dalam jadual kumpulan makmal, dia ada list kumpulan kan, salah masuk sesi pula. Faham? Kalau sebab sesi grup 1 hari Khamis pukul 12.2. Grup 2 hari Rabu 10.12. Grup 3 hari Rabu 2.4. Grup 4 hari Khamis pukul 8.10. So bila saya ada listing jadual kumpulan mama, kamu semak dengan betul lah. Maksud dia jangan masuk sesi yang salah. Faham tak? Ikut kumpulan masing-masing. Kalau apa dia? Bukan pilih Tak sendiri clear apa dia kamu? Tak ada, saya yang buat. Kamu nak grup sendiri ya? Tak payahlah. Nak buat apa grup sendiri? Nak sonok dengan kawan-kawan? Tak payahlah. Nanti saya create group. Okay, yang ni kita buat grup nak grup belajar, bukan grup. Kita bukan nak enjoy nak masuk mama nak belajar. So saya buatlah. Saya yang bentuk grup untuk kamu .
So, jangan memilih lah pula. Kawan ni tak nak, kawan tu tak nak. Tak boleh lah. Siapa yang saya bagi, kamu kena kerjasama lah. Tak kerjasama, kita tak bagi markah untuk sesi makmal. No? Boleh, Sir. Alright. Boleh. Okay. Okay, kita tengok next. Apa lagi ya? Alright, untuk penilaian kursus. Penilaian kursus kita semester ni seperti yang kamu ada kelas lain dah hari ni? Tak ada lagi. Dah start kelas lain dah. Ada start kelas lain dah hari ni? Ada. Hari ni Ada. 2 Ada, Sir. Ada. Ada kelas lain lah tadi? Ada. Ada. Okay, maksud dia kamu dah tahulah yang semester ni kita dalam apa? Kita akan laksanakan dia panggil CAA ni, Continuous Assessment. Kamu tak ada final exam. Faham? Tak ada final exam ni maksud dia penilaian kita buat penilaian berterusan 50 markah. Kamu tak ada final exam yang kamu sit dekat dewan macam tu. So, mungkin akan buat macam tahun lepas yang kamu buat secara online punya periksa tu lah. Lebih kurang macam tu lah. So dia dari segi assessment untuk CA ni saya akan maklum kemudian lah. Ini benda ni kita tak tahu lagi. Kalau ada perubahan dalam masa terdekat kata nak buat final pun kita kena accept lah. Okay, cuma perancangan awal sekarang ni adalah pelaksanaan bagi CAA. Dia panggil Continuous Assessment. Tak ada final exam. Yang ni adalah assessment untuk menggantikan peperiksaan akhir 50%. So kamu tak ada sebarang assessment. Inilah final exam. Okay, yang ni pun kita jangka tarikh tu lebih kurang final exam jugalah. Cuma saya letak dululah bulan berapa tu. Saya letak dulu bulan Mei 2020. Kamu boleh rujuk juga takwin yang dibekalkan untuk pelajar tu. Ada takwin untuk minggu pertama sampai minggu 14. Pembelajaran tu ada. Okay, boleh tengok, boleh jadual bila nak exam apa tu. Okay. Then pembahagian markah untuk coursework kita ada 50%. Midterm exam 10%. Yang ni kita jangka selepas habis chapter 3 kita boleh buat midterm 1. Lebih kurang lah bulan sekarang pun dah bulan 2. Mungkin bulan 3 tu dah boleh buat midterm lah. Right, the end-term exam dijangka pada bulan ini boleh jadi April atau Mei. Saya tak pastilah. Saya letak dululah April lah. Actually kalau end term ni kita dah habis semua chapter baru saya buat end term. Sebab saya nak cover semua chapter 6 yang ada tu untuk end term punya part lah. Okay. Dan ada kemungkinan saya boleh buat 3 test. Maksud dia test 1, test 2, test 3. Boleh juga diamalkan yang tu. Sebab kita tak mau bagi banyak sangat benda cover dalam test tu, boleh pecah kepada 3 bahagian. Yang tu alternatif lah saya boleh usahakan nanti. Alright. Tapi buat masalah cadangan dia 2 test sajalah. Test 1 dan test 2 saja, tak ada test 1, 2, 3. Tapi boleh apply benda tu lah, boleh apply, boleh laksanakan, tak ada masalah. Alright, yang seterusnya adalah coursework untuk lab, quiz, assignment dengan PBL. Okay, lab 10 markah, quiz 5 markah, assignment 5 markah, PBL 10 markah. Okay, so yang ni assessment yang perlu kamu lengkapkan untuk mencukupkan total coursework kamu 50% tu. Selain daripada CAA. So faham lah? Maksud dia yang ni assessment kita yang patut kamu ambil tahulah.
sebab kamu nak buat perancangan dari segi pemakahan semua ni. Okay. So yang ni peringkat awal saya dah maklum lah. Maksud dia ada apa pecahan markah untuk kursus ni. So kamu tahu dari segi pecahan kursus, pecahan markah untuk kursus ni saya dah maklum semua ni lah. Maksud dia semua yang ada ni merangkumi 100% lah. Okay. 100% kalau kamu campur semua ni adalah 100% campur semua ni. 50 CAA, 10 20 ni 70 campur dengan 30 kita ada 100 markah untuk total lah, untuk total assessment. Okay, so yang ni at last part ni kita akan dapat 100% lah nanti lah. Yang ni yang menentukan kamu lulus atau gagal lah. Di kursus ni kalau gagal teruk sangat lah kamu lah. Jarang-jarang lah orang nak gagal kursus ni. Kecuali kamu tak mau belajar apa, boleh gagal lah. Lekeh-lekeh pun boleh lah dapat C minus kan tu, okey dah. Tapi jarang lah orang gagal. Kursus ni saya rasa kursus yang mudah. Okay? Kursus yang mudah. Yang penting kamu faham dari segi proses. Jangan ada belajar fail lah. Tapi kalau tak mau belajar apa, memang fail lah. Belajar apa minta maaf. Alright. Okay, kita tengok syllabus kursus. Ada 6 chapter. Untuk syllabus kursus ada 6 chapter ni. Yang ni yang kita nak cuba habiskan dalam satu semester. Kita ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5 dan 6. Dan actually pembahagian untuk setiap chapter ni kita ada beberapa minggu juga untuk kita habiskan. Contohnya chapter 1 untuk minggu pertama dan chapter 2 tu mungkin kita ambil masa 2 minggu. Chapter 3 kita akan ambil masa 3 minggu. Chapter 4 ambil masa 3 minggu. Chapter 5 2 minggu atau 3 minggu saya tak ingat. Then last part tu 2 minggu. Quantitative analysis. Okay. So kamu kena clear dari segi konten yang kita nak belajar ni. Kamu cari sendirilah, survey lah sikit. Maksud dia apa konten yang kita nak belajar. Okay. Sebab kamu bukan jenis beli buku teks. Pelajar sekarang buku tak mau beli dah. Bila tak ada buku, dia tak ada nak tengok syllabus yang ada dalam buku. Faham? Cari sendirilah maksud dia. Kamu Google tengok dari segi chapter-chapter yang ada ni. Apa part yang kita cover dalam every chapter yang ada ni. Contoh, chapter 1 kita nak belajar pasal microsystem packaging. This one. Microsystem packaging. Apa maksud microsystem tu sendiri? Okay. Packaging tu kamu tahu lah, package kan, bungkus. Dari segi term of microsystem, kenapa kita panggil microsystem? Yang tu kena Google lah, cari maklumat. Yang kedua, the role of packaging in microelectronic. Actually kamu masih lagi belajar microelectronic punya part lah, microelectronic punya part. Tapi yang ni kita tengok in term of packaging punya part lah. Okay. So, dia pembungkusan yang kita belajar dalam kursus ni hanya merujuk kepada elektronik punya part lah. Pembungkusan ni boleh jadi macam-macam lah. Kamu bungkus barang ke, bungkus item-item yang selain daripada elektronik punya part pun pembungkusan juga. Tapi kita belajar ni lebih kepada pembungkusan untuk alat-alat elektronik. Peranti-peranti elektronik. Okay, chapter 3 kita belajar semiconductor packaging process flow. Yang ni yang agak penting untuk kamu kuasai. Chapter 3 dan chapter 4.
chapter 3 dan chapter 4 ni kamu kena ada kena clear lah, kena belajar lebih sikit lah. Okay. Untuk chapter 3 general semiconductor packaging process flow, kita belajar the whole process yang ada dalam packaging. Macam mana kita nak buat package tu. Daripada kosong kamu belajar, daripada tak ada apa kepada dapat package. Apa proses yang ada dalam tu? Ada banyak proses lah. Saya ingat 10 ke 15 proses yang kita akan belajar untuk the whole process flow. Banyak proses yang kamu akan belajar. So kamu kena get ready lah. Sebab setiap proses yang kamu belajar, kamu kena faham. Bila kita sebut molding proses, apa dia molding? Kena tahu proses. Okay, sewing proses. Apa sewing proses? Wire bonding proses. Maksud dia ada proses-proses yang secara general kamu kena faham lah. Secara umum kamu kena faham lah. Alright. Dan chapter 4, yang ni adalah interconnect in IC assembly. Yang tadi. Kita tengok ni, saya kata adalah proses penyambungan dalam IC. Macam mana kita nak connect IC dengan sistem luar? IC tu sendiri, macam mana dia dihubungkan dengan sistem kat luar? Sedangkan kita bina IC tu daripada wafer, daripada substrate wafer, daripada semiconductor. Dan daripada semiconductor tu kita nak connect dengan sistem kat luar dan macam mana. Di semua kita belajar. Interconnect in IC assembly. So dia ada method-method penyambungan yang kamu akan belajar. Yang ni based on teknologi juga lah kamu akan belajar. Different teknologi dalam proses penyambungan dalam pemasangan IC, IC assembly. Okay, yang ni satu chapter. Kita belajar pasal connection saja. Belajar pasal connection saja. Dan chapter 5, fundamental design for reliability. Ini kita akan belajar banyak tentang design for reliability. Yang ni more on failure analysis punya part, tapi in term of packaging lah. Sebab tu kita belajar juga sikit. Kamu belajar juga dalam FA, khusus failure analysis, tapi ada sikit saya cover lah dalam chapter 5 ni. The last part is quantitative analysis. Okay, last part adalah quantitative analysis. Okay, 6 chapter untuk kita habiskan dalam satu semester. So saya rasa actually kita boleh habiskan dengan cepat lah. Kalau kita buat ikut flow, tak ada cuti banyak, tak ada skip kelas, boleh habiskan on time. Maksud dia boleh habiskan the whole chapter mungkin dalam minggu yang ke-11, minggu ke-12 tu mungkin boleh habiskan. Dan kamu ada masa untuk kamu study lah untuk persediaan bagi CAA ke apa. Okay. So dia kursus ni boleh habiskan dengan cepat lah. Silibus dia tak banyak. Alright, untuk lab module kita ada 4 lab. Okay, kita ada 4 lab yang kita cover dalam kursus ni. So kalau kamu tengok ada 4 lab yang kita cover ni. Lab 1 decapsulation. Okay, decapsulation. Bahasa Melayu dia penyah kapsulan. So dia kita nak buang dia punya kapsul lah. Kapsul bagi IC kita nak buang dia punya plastik yang cover IC. Yang kalau hitam tu kan, kamu jumpa kat lab kan. IC kan ada plastik hitam yang cover tu. So kita nak buang dia punya plastik kapsul tu lah. Itu adalah proses untuk penyah kapsulan. Dalam FA pun kamu akan buat juga lab bagi decapsulation. Dalam packaging pun kamu akan buat juga lab bagi decapsulation. Maksud dia dua-dua. FA pembuat, packaging pembuat. Tapi method je.
Satu method kita buat secara konvensional, satu method kita pakai machine. So dalam lab decapsulation bagi packaging, kamu akan buat secara konvensional lah. Maksud dia kamu akan ondam manual IC tu ke dalam acid untuk proses penyakapsulan lah. So itu lab 1. Faham lah? Kita nak buang dia punya kapsul. Lab yang kedua adalah dye preparation. Dye preparation ni kita nak buat proses cutting dye. Kamu nak potong wafer. Nak potong dice. Maksud dia dye ni adalah IC lah. IC yang dah siap. IC. Okay. Maksud dia kita nak cut kepada size dice yang tertentu lah. Mengikut size. Okay, kita ada alat dia. Nanti saya akan tunjuk gambar alat yang kita guna. Right, next is wire bonding process. Wire bonding process adalah proses penyambungan yang kita belajar dalam chapter 4. Proses penyambungan wire. Kamu ada juga lab yang cover untuk proses penyambungan wire. Kamu akan buat pasal ni macam mana proses penyambungan wire dia buat. Yang ni kita guna alat wire bonder lah. Alat wire bonder. Okay. Yang keempat adalah wire bond pull test. So yang ni kita buat, kita nak uji kekuatan wire dalam IC. Jadi kamu nak test berapa kuat wire yang ada dalam IC, kita akan buat pull test. Kita akan buat pull test. Okay. Jadi kamu akan tarik dan putuskan wire, check berapa kekuatan wire yang kamu putuskan tu. So itu adalah pull test. Dan kita akan ada data lah, data untuk wire yang kamu putuskan. Okay. Right, untuk sesi lab kita ada 4 hingga 5 orang setiap kumpulan. Dan lab submission adalah 1 minggu selepas setiap sesi lab yang kamu dah habis. Katakan minggu ni kamu buat lab 1, minggu depan kamu buat lab 2. Masa nak buat lab 2, kamu kena submit lab 1. Okey? Seminggu untuk kamu siapkan laporan makmal. Okey? Laporan makmal ni ada format dia lah. Format penulisan laporan makmal. Nanti saya akan bekalkan kemudian. Bila kita dah start lab nanti kita akan bekalkan lah untuk semua pelajar. Cuma saya nak kamu tahu sesi submission tu adalah 1 minggu selepas habis sesi makmal lah. Alright. Ada soalan dekat ni? Sir, Ya. Apa soalan? 4 hingga 5 grup tu, per grup tu tetap sendiri ke saya buat? Saya buat semua. Kamu tak payah buat apa pun, kamu attend je. Faham? Faham? Faham sir, okey sir. Maksud dia kamu cuma attend. Group semua saya create. Saya create group, saya create sesi makmal mana kamu nak buat. Yang kamu perlu buat adalah hadirkan diri dan buat makmal sahaja dalam kumpulan yang saya dah set. Faham? Kenapa Syed tanya pasal kumpulan makmal ni? Kamu ada lab lain yang kamu create sendiri ke apa? Tak, tanya je sir. Kadang aku ada sesi makmal bagi lab, bagi kursus lain kot kamu create sendiri kan. Ini tak boleh tau. Untuk sesi makmal bagi lab ni, kamu akan stick dengan group yang sama untuk FA, untuk Fab. Memang kami create group ni supaya tak clash dengan sesi makmal. Sebab kamu pagi buat lab Fab, petang lab packaging, tengah hari lab FA. So dia tak boleh clash. So group dia akan jadi sama je. Faham? Untuk tiga kursus ni, kumpulan dia sama. Saya nak buat pun saya kena bincang dulu dengan Cik Roshdi, dengan Cik Syahir. Faham? So bukan kata saya buat untuk kursus saya saja. Saya buat ni untuk
kursus saya, untuk kursus Cik Syahir dan juga untuk kursus Cik Roshdi jugalah 3 kursus sekali. So kamu akan stick dengan kumpulan yang sama lah nanti bila saya dah create nanti ya. Alright, so kita tengok dari segi sesi makmal lah. Ini nama makmal dan first kamu kena tahu dari segi lokasi makmal ni dekat mana. Lokasi makmal ni berhadapan dengan surau. Perasan tak siapa tahu makmal Clearroom kat mana? Ada yang tahu ke? Blok 8. Betul-betul berhadapan dengan surau. Nanti tak apalah, yang ni bila kamu dah attend nanti kamu carilah. Kamu tengok surau tu betul-betul bangunan yang tepi sekali tapi berhadapan dengan surau lah. Yang tu adalah makmal Clearroom. Dalam tu ada semua. Makmal Clearroom ada, FA ada, packaging ada. Masuk pintu depan tu, semua lab dalam tu. Maksud dia kamu akan play dalam area makmal ni lah. Banyak habiskan masa dekat sini, dekat dalam makmal ni. Clearroom, FA dan juga packaging . Okay, maksud dia kamu berlega-lega dalam ruang makmal tu aja banyak. Tapi kita tak tahu lagi lah sebab pelaksanaan face to face ni saya tak berani nak kata apa lagi lah. Okay, tapi kalau ikut yang sebelum ni memang padat lah, jadual dia sangat padat. Sampai keletihan lah, belajar letih. Sebab sesi makmal tu padat sangat. So kamu kena get ready juga lah. Okay. Alright, so lokasi MMFA Pahu Putra. Kapasiti untuk setiap makmal ni actually sama je. Makmal mana pun 15 hingga 20 orang je. Cuma untuk COVID ni saya tak pasti, kena recheck balik berapa orang yang boleh masuk untuk setiap sesi makmal. Kalau kata technician tak bagi masuk more on 20 orang, mungkin saya kena kecilkan kumpulan lah. Mesti nak kena bincang juga dengan owner makmal. Kalau dia kata satu sesi 10 orang, then saya kena create. Kurangkanlah kumpulan tu. Sebab kita tak boleh bagi, kita nak penjarakan sosial tu kena patuhilah. Okay. Apa-apa pun yang ni saya update kemudian lah. Dari segi sesi makmal, jumlah senarai kumpulan. Okay. Semua ni saya akan update kemudian. Okay, lab station 4 hingga 5 orang. Maksud dia, kamu akan buat sesi makmal serentak. Contohnya, kumpulan 1, dia akan run 4 lab serentak. Tapi kumpulan kamu berbeza lah. Dalam kumpulan 1, ada pula 4 kumpulan. Faham tak? Pecah pula kepada 4 kumpulan. Grup 1 tu, dalam grup 1 ada 4 kumpulan pula untuk saya spread lab session dia. So dalam contoh grup 1A, 1B, 1C, 1D. Grup 1A buat lab 1, 1B lab 2, 1C lab 3, 1D lab 4. Dia spread macam tu lah. Faham lah? Bukan kata kamu spread grup 1 tu, kamu satu kumpulan semua sekali, tak. Grup 1 tu dia akan pecah pula kepada 4 grup yang berbeza. Faham? Cuma laporan makmal ni kita buat by group yang kecil tu lah. Akan group 1A, satu laporan makmal, 1B, satu laporan, 1C, satu laporan. Tentulah. Okay, yang ni kita akan update kemudian lah. Okay, list of machine, list of equipment. Yang ni adalah alat yang kita pakai lah. Session ni 2 jam. Ni semua alat-alat yang kita guna untuk makmal saya lah. Kalau makmal lain, banyak lagi alat-alat yang kamu akan jumpa actually dalam makmal. Okay, yang ni cuma alat untuk packaging sahaja. Alat untuk packaging. Kamu ada wire bonder, diamond scriber ni untuk die cutting tadi. Ni wire bonder untuk wire bonding lab. Wire bond pull tester untuk pull test. Dan yang ni adalah automatic decancellation system. Okay. So yang ni kamu pakai untuk FA lah. Saya dia tak pakai alat ni.
Dia pakai panaskan asid dan kamu akan manually rendam IC lah dalam asid yang dipanaskan lah. Okay, yang tu kita akan belajar nanti detail lagi. Okay, dan juga low power dengan high power mikroskop. Yang ni mana-mana makmal pun memang pakai low power, high power mikroskop. So kamu kena tahu macam mana nak guna alat ni. Low power, high power. Okay. So dia, sebab yang ni kita banyak pakai. Semua makmal, FA ke, packaging ke, fab ke, semua pakai. Low power dengan high power. Sebab kita nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Contoh kamu ambil gambar IC yang dah kamu buat di cap. Then kita akan ambil gambar menggunakan low power dan juga high power lah. Bukan kita ambil gambar manual, ambil pakai kamera tu tak boleh. Dia tak nampak kan. So sebab kita punya IC ni kecil, so kena ada alat untuk kita zoom bagi besar. So kita pakailah high power ataupun low power. Low power tu boleh lah tengok kan, tapi dia tak berapa jelas. Kamu nak tengok bahagian-bahagian yang lebih spesifik, lebih kecil, kena pakai high power mikroskop juga. Kita ada kemampuan untuk zoom 50 kali, 60 kali dia punya pembesaran saiz tu Alright. Next is sesi makmal lah. Okay, actually yang ni gambar makmal yang lama bukan macam ni lah makmal dia, kedudukan makmal dia bukan macam ni. Yang ni gambar sesi makmal dekat Kuala Perlis dulu ni sebelum berpindah ke Pau. Saya tak update gambar ni. Okay. Maksud dia kedudukan alat-alat bukan seperti yang kamu tengok dalam gambar lah. Right. So yang ni adalah alat untuk mesin yang kamu akan pakai lah. Yang ni wire bonder. Alat ni nampak dalam gambar kecil lah. Actually besar. Besar ni alat ni, bukan kecil ni. Kamu nampak yang macam kecil. Sebab dalam gambar dia tak nampak je lah saiz dia. Okay. So actually besar juga alat ni. Okay, yang ni untuk penyambungan wire, kita pakai wire bonder. This one is diamond scriber untuk cut wafer. Untuk potong kepada die punya size. Dan ini adalah wire bond pull test. Okay, wire bond pull test ni tak besar sangat lah. Alat dia kecil je. Okay. Ini low power microscope. Dan ini adalah bahagian yang kita pakai untuk buat pull test lah. Dia ada strength meter semua ni. Alright, so yang ni kamu akan gunakan semasa sesi makmal. So dia kamu kena belajar dengan clear lah. Macam mana nak pakai alat ni. Ada pengalaman untuk kamu handling alat ni. Bagus untuk kamu bila kamu nak pergi praktikal. Sebab bila praktikal ramai belajar. Saya tengok bila pergi praktikal dia banyak handling mesin wire bonding ni. Wire bonding mesin ni banyak industri pakai. So ada kelebihan jugalah kamu belajar benda tu. Kamu belajar wire bonding. Benda tu banyak relate dengan industrial punya part. Bila pergi praktikal, kamu nak masuk kerja kan, benda tu membantu kamu lah. Okay. Atas pengalaman kamu menggunakan alat di makmal. Dan kamu faham macam mana cara beroperasi. Kamu faham macam mana mekanisme dia. Proses dia macam mana. Bukan sekadar kita belajar guna alat saja. Kita belajar macam mana prinsip mesin beroperasi. Secara teoretikal dia wire bonding. Proses tu semua kita belajar dalam usul ni lah. Faham? Termasuk proses-proses yang lain lah yang kita akan belajar lagi nanti. Okay, this one is high power dengan low power microscope lah. This one high power microscope. Actually kamu boleh pernah jumpa dah mikroskop ni. Even masa sekolah pun kamu dah jumpa dah. Cuma high power ni mungkin kamu belum pernah jumpa. Kalau low power tu saya rasa kamu dah pernah handling masa sesi makmal di sekolah-sekolah dulu kan. Cuma untuk high power kamu kena belajar pakai lah. Low power dia tak ada apa sangat. Dia tak ada setting-setting apa. Kalau high power ni dia advance sikit lah. Ada setting-setting sikit yang kamu kena belajar ni. Dan this one is the encapsulation system. Untuk buang kapsul IC tu, ini dia punya jet system. Automatic encapsulation system. Dia punya alat
untuk remove bahagian plastik cover yang ada pada IC tu. Okay. Tapi kita tak pakai yang ni ya. Kamu tak pakai yang ni. FA kamu pakai lah yang ni. Untuk subjek je kamu buat secara manual saja. Okay. Sebab yang ni kita pakai acid yang korosif lah. Kita pakai hidroklorik, kita pakai nitric acid. So acid tu semua korosif ni acid yang beracun. Okay. So kena handling dengan betul lah. Tak boleh main-main dengan acid yang berbahaya. Bukan acid biasa ni. So handling kena mengikut kaedah yang betul lah. Prosedur yang betul. Right, reference kita ada buku, actually ini buku tag yang digunakan Rao Tomala ni, Fundamental of Microsystem Packaging, McGraw-Hill. Buku ni pun kalau kata kamu ada yang nak beli, ingin nak beli, boleh PM lah. Actually yang ni saya boleh cuba dapatkan daripada vendor buku ni. Sebab ada pembekal yang setiap semester dia akan bekalkan buku. Kalau kamu berminat nak beli pun boleh maklum pada saya lah nanti. Sebab normally pelajar tak mau beli buku sekarang. Zaman sekarang pelajar tak mau pakai buku dah. Sebab banyak sangat resource daripada Google, something yang mudah access kan. So pelajar dah kurang membaca. Tapi kalau ada yang berminat nak beli, boleh maklum lah, saya tak ada masalah. Okay, saya boleh cuba contact vendor untuk buku tag. Okay, pembekal dia lah. Then, apa lagi? Alright, habis untuk sesi pengenalan bagi kursus DNT 243. Apa soalan yang kamu nak tanya setakat ni? Tentang kursus DNT 243. Ada apa-apa soalan tak kamu nak tanya berkenaan dengan kursus ni? Kelas? Tak ada Sir. Tu tak ada tanya apa? Weh hebat. Ngaji Belum tak juga. Rajak tak pernah bertanya tu. Sem lepas pun tak bertanya. Sem ni pun tak apa-apa nak bertanya. Jadi profesor habis dah. Sekali belajar pun benda pandai lah. Okay, so kalau ada soalan, maksudnya kamu kena banyak bertanya lah. Nanti bila kita belajar tu, keep tanya lecturer lah. Benda yang tak faham, keep tanya. Even gambar yang saya tunjuk tu pun apa benda tu, kamu nampak gambar yang saya tunjuk tu. Apa benda yang saya tunjukkan dekat situ. IC, bahagian IC, bahagian dalaman IC, ada bahagian wafer, bahagian chip. This one, kalau kamu tengok lah. Dalam gambar-gambar ni pun, jadi kita tengok banyak benda yang mungkin baru bagi kamu. Mungkin benda baru. Actually chip, kalau kamu tengok size chip ni sangat kecil je. Tengok, besar ibu jari je. Ini IC. That's why kamu mesti kena pakai high power lah. Sebab size dia kecil, kita tak boleh nak nampak. Kita perlukan alat yang boleh melihat dengan mata kasar ni. So kena ada alat bantuan lah, kita pakai high power mikroskop. Okay. Contoh yang ni adalah IC yang dah dibuka. Gambar ni, kamu tengok ni ada wire banyak. Ni wire semua ni. Ini adalah penyambungan wire. Proses penyambungan IC assembly. Maksud dia IC yang ada dalam ni, dia connect dengan sistem kat luar melalui wire. This one is wire. Macam mana nak buat wire ni? Maksud dia kita nak connect antara IC ni dengan kaki lead frame yang ada ni. This one kamu belajar wire bonding, penyambungan wire. Nampak simple je, sambung wire kan. Nak buat macam mana? Alat dia lagu mana? Parameter alat lagu mana? So banyak benda yang kamu akan belajar sekali ya. Okay, yang ni contoh decapsulation yang kita buat kata lab tadi kan. Lab decapsulation, this one lah. Kamu nampak IC, then kita buang dia punya kapsul. Bahagian atas IC tu kita dah buang dia punya kapsul. Dan menampakkan bahagian IC kat dalam.
Faham tak? Daripada IC yang komplit kat atas bertutup tu kita dah buang. Kita dah buang dia punya bahagian atas cover tu. Actually yang ni untuk kita buat analisa lah. IC tu kalau IC yang rosak, kita nak tengok secara dalaman dia macam mana IC ni, bahagian mana yang rosak, apa yang berlaku dalam IC tu. Sebab tu kita kena ada proses decapsulation. Okay? Kita kena ada proses penyekapsulan untuk melihat bahagian dalaman IC. Okay? Dan yang lain-lain semua ni adalah bahagian yang melibatkan chip lah, yang belum dipotong ni semua kamu belajar dalam fab. Ni kita belajar ni proses dicing. This one is wafer yang dah complete, dia punya IC yang dah ada chip lah kat atas semua ni. Nampak? This one is wafer yang dah complete, dia punya chip. Satu chip bagi satu IC lah. Cuma dia berada di atas permukaan wafer, permukaan substrate semiconductor. Alright. Sekarang pukul 5 suku. Saya ni sebenarnya get ready nak masuk chapter 1 je. Tapi itulah awal-awal ni. Kamu rasa macam mana? Kamu nak cukup dengan introduction dulu ke kita nak continue dengan chapter 1 untuk minggu pertama ni? Chapter 1 pun tak banyak pun. Kelas? Saya ikut je. Ikut je yang lain tu. Yang lain macam mana? Yang lain? Hampa ni sampai tak dengar suara lah. Mengaji apa tak tahu. Tak berbunyi pun. Nanti saya panggil nama pula. Hampa nak sambung chapter 1 ke? Hampa nak stop? Mudah tanya. Boleh tak? Sambung. Yang lain okey tak? Sambung je, sambung. So kita tengok sikit lah. Tengok sikit dulu chapter 1. So yang ni habis lah. Kamu tak ada soalan pun nak tanya dah. Saya dah terang dah tentang keseluruhan kursus secara umum. So saya nak kamu faham apa yang ada dalam kursus ni. Kalau kamu ada soalan boleh PM saya lah. Kalau kata segan nak tanya dalam Google Meet, PM tanya saya personal lah. Okay, subjek ni tak ada calculation, tak ada apa pun. Teori semata. Okay. So kamu kena rajin membaca lah. Kena rajin membaca dan memahami. Bukan baca saja. Baca tak faham tak guna juga. Baca dan faham. Okay. So banyak benda yang kita belajar adalah teori semata. Kamu tak ada calculation. Kamu cuma ada belajar calculation sikit kot dalam bahagian fab. FA pun saya tak rasa ada calculation. Semua teori. Kamu belajar pasal mesin. Kalau FA banyak belajar pasal mesin. Saya tak banyak belajar pasal mesin. Saya banyak belajar pasal proses. FA banyak belajar pasal mesin. Fab banyak belajar pasal proses. So benda tu kamu kena faham apa tujuan kamu belajar 3 kursus ni. Kenapa kamu belajar fab? Kenapa kamu belajar FA? Kenapa kamu belajar packaging? 3 kursus ni berkait antara satu sama lain. Tapi in term of yang mana dulu proses dia? Fab dululah. Lepas fab, dia boleh jadi packaging ataupun FA. Sebab FA ni ada setempat kita buat selepas siap pun boleh. Kita buat masa selepas siap fab pun boleh. Maksud dia ada time-time tertentu yang kita boleh buat ujian kegagalan FA lah. FA yang part FA yang kamu belajar nanti ni. Okay.